Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan kuliah tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-7. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincang tentang pentafsiran ayat yang ke-3 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu orang yang mendirikan solat dan mendermakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa para ulama berbeza pandangan terhadap kalimah yuqimun. Ada yang berpendapat bahawa kalimah ini diambil daripada perkataan yang menggambarkan berdirinya tiang sehingga ia tertegak lurus dan kukuh. Tetapi ada juga yang berpandangan bahawa kalimah ini diambil daripada perkataan yang menunjukkan pelaksanaan sesuatu perbuatan dengan giat dan benar. Walau bagaimanapun, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahawa beliau tidak menemui seorang ulama pun yang memahaminya dalam pengertian berdiri atau mendirikan. Manakala bagi kalimah yunfikun, bahawa kalimah ini bermaksud mengeluarkan apa yang dimiliki dengan tulus ikhlas pada setiap masa dan secara berkesinambungan. Sama ada perkara wajib maupun sunat untuk kepentingan diri, keluarga atau sesiapa sahaja yang memerlukan. Jelas ayat yang ketiga surah Al-Anfal ini menyatakan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan. Ini bererti jika kurniaan rezeki itu adalah harta, maka sebahagiannya disimpan untuk persediaan masa depan peribadi, keluarga dan masyarakat. Sayyid Qutb menyatakan bahawa apa yang dinafkahkan oleh seseorang itu sebenarnya hanyalah sebahagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya. Ini kerana rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan tidak dapat dihitung, sehingga pasti akan ada baki lebihannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, sudah pasti tidak terhitungnya. Tambah Said Qutb lagi, kesihatan adalah rezeki. Bahkan udara dan berada di atas muka bumi juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu memberikan hartanya atau menyumbangkan tenaga dan fikirannya, maka ia juga termasuk sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Menurut beliau, ayat yang ketiga surah Al-Anfal ini memberikan isyarat bahawa mukmin yang sejati ialah mereka yang bekerja dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan sebaik mungkin sehingga mendapat hasil yang melebihi keperluan jangka pendek dan jangka panjangnya, serta dapat membantu orang lain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga surah Al-Anfal ini menyatakan bahawa selepas ayat yang kedua yang menggambarkan aspek hati atau dalaman bagi orang yang beriman, maka ayat yang ketiga ini menjelaskan amalan zahir atau lahiriah mereka.
Di samping keimanan mereka yang mantap, orang yang beriman juga melaksanakan solat secara sempurna dan berterusan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya, serta khusyuk ketika menunaikan solat. Orang yang beriman juga menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, sama ada berupa harta atau selainnya, secara berterusan dengan mengikut kemampuan mereka. Pentafsiran yang hampir sama dikemukakan oleh Tuanku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitab Tafsir An-Nur dengan menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang mendirikan solat dengan melaksanakan semua rukun dan syaratnya secara sempurna, seperti berdiri, rukuk, sujud dan berwuduk. Mereka juga menyempurnakan perkara yang tersembunyi dalam solat, seperti bersikap khusyuk dan khudu' dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami maksud bacaan dalam solat. Orang yang beriman menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang mereka terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai bentuk pemberian, sama ada berbentuk zakat, nafkah wajib dan sunat, maupun dalam perkara yang melibatkan kemaslahatan umum untuk mendatangkan kebahagiaan bersama. Manakala Profesor Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan alladzina yuqimuna as-salah, beliau menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan tanda keempat bagi sifat orang yang beriman, iaitu mendirikan solat. Solat ialah lanjutan daripada iman. Jika tanda pertama sebelum ini telah jelas, iaitu berasa takut apabila nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut, dan diiringi dengan tanda yang kedua dan ketiga, iaitu keimanan bertambah apabila ayat Al-Quran dibacakan dan mengamalkan sifat tawakal, maka sudah pasti orang yang beriman itu akan mengerjakan solat. Ini kerana solat ialah bukti ketaatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti kesedarannya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang wajib disembah. Oleh itu, jika ada orang yang mengaku bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia tidak menunaikan solat, maka ini bermakna imannya tiada. Ini kerana solat ialah bukti ketaatan, sama ada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun taat kepada Rasul. Solat juga ialah pokok agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justeru, apabila seseorang telah kuat, maka sudah pasti dia akan menunaikan solat. Bahkan apabila seseorang itu sentiasa mendirikan solat, maka sudah tentunya imannya akan bertambah kuat. Seterusnya ialah ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Profesor Hamka mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa inilah tanda kelima bagi sifat orang yang beriman. Jika seseorang mukmin itu mengerjakan solat untuk memperteguhkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga suka mengeluarkan harta bendanya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperteguhkan hubungannya dengan manusia. Orang yang beriman mengeluarkan zakat apabila hartanya telah mencapai satu nisab dan telah cukup haulnya. Bahkan dia juga memberikan hadiah, hibah, wakaf, derma dan bantuan sebagai suatu amalan kebajikan. Hatinya menjadi lapang apabila menjadi seseorang yang dermawan, kerana harta itu tidak mengikat jiwanya, tetapi yang mengikat hatinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ketiga surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama, di mana apabila direnung dan diperhalusi, ayat ketiga ini menekankan tentang kepentingan menunaikan solat dan menafkahkan sebahagian harta yang dimiliki sebagai tanda atau sifat bagi orang yang benar-benar beriman. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, seringkali berlakunya perbuatan melengah-lengahkan solat
kerana terlalu asyik dengan urusan dunia yang tidak melibatkan perkara penting dan darurat. Walaupun sudah mendengar seruan azan yang menandakan masuknya waktu solat, bahkan ada di kalangan umat Islam yang tidak menunaikan solat akibat terlalu leka dengan hiburan dan urusan dunia, ataupun langsung tiada ilmu dan kesedaran untuk mengerjakan solat. Perkara ini akan menyebabkan umat Islam menjadi lemah imannya, rosak akhlaknya, mudah terpengaruh dengan unsur yang menyesatkan, dan akhirnya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59 dan 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan solat dan menuruti hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga, dan apabila mereka tidak dikurangkan walaupun sedikit. Begitu juga dengan perbuatan enggan mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bakhil pula untuk menafkahkan wang atau harta dalam bentuk amalan sedekah, hadiah, hibah dan infak kepada mereka yang memerlukan bantuan. Semua ini merupakan perbuatan yang dilarang kerana zakat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Manakala sedekah pula merupakan suatu amalan yang digalakkan oleh agama. Perbuatan enggan mengeluarkan zakat dan bakhil untuk menafkahkan harta akan menyebabkan seseorang itu menjadi rosak akhlaknya dan keras hatinya serta dibenci oleh masyarakat. Akibatnya, hubungan persaudaraan Islam menjadi lemah, melebarkan jurang, putus hubungan silaturrahim, melahirkan sifat permusuhan dan dendam, dan akhirnya menyebabkan umat Islam terus lemah, berpecah dan mundur. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ketiga surah Al-Anfal, pertama, setiap orang Islam hendaklah mendirikan solat apabila telah masuk waktu solat. Amalan menunaikan solat di awal waktu adalah perbuatan yang terpuji dan dipandang mulia dalam Islam. Manakala perbuatan melengah-lengahkan ibadat solat akan menyebabkan seseorang itu bertambah leka dan terus hanyut dengan urusan dunia. Bahkan ia menjadi punca utama untuk meninggalkan solat yang difardukan. Perkara ini seterusnya akan menyebabkan iman seseorang itu menjadi lemah dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap individu Muslim perlulah menguruskan harta yang dimiliki dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengeluarkan zakat dan sentiasa menafkahkan harta dalam bentuk amalan sedekah, hadiah dan infak. Mudah-mudahan amalan kebaikan ini akan menyuburkan sifat kasih sayang sesama umat Islam, saling bantu-membantu antara satu sama lain, mengukuhkan hubungan persaudaraan, menyatukan umat Islam dan akhirnya mendapat rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja kuliah tafsir pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri kuliah tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.